mereka mengamalkan wudu. WOODOO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, sahabat handai. Terima kasih banyak-banyak sudi melapangkan masa untuk kita berkongsi pengalaman. Bukan tujuan apa-apa. Yang baik itu kita sebar-sebarkan. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik itu semuanya datang daripada saya. Saya hanya ingin berkongsi pengalaman sahaja, tuan-tuan, ya. Terima kasih juga kepada yang menekan butang merah. Terima kasih juga kepada yang mengikuti. Terima kasih juga bagi yang tidak mengikuti dan lain-lain lagi. Ya, tuan-tuan. Baiklah, hari ini kita ingin berkongsi satu tajuk yang besar. Satu tajuk yang dipelbagai takrifkan. Satu tajuk yang dikesampingkan. Jadi kita nak huraikan, kita nak berdiskus, kita nak berilmu untuk menjawab beberapa perkara ini. Apakah tajuk itu, tuan-tuan? Tajuknya adalah sihir. Allah, mak, besarnya tajuknya dah. Sihir, tuan-tuan. Bila disebut sihir, ada golongan A menyatakan ada golongan B menyatakan wah. Ada golongan C menyatakan maknanya, tuan-tuan. Pelbagai takrifan, pelbagai maksud mengikut latar belakang seseorang. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian. Jadi sebelum kita lebih jauh kepada tajuk sihir ini, tuan-tuan, kita tengok kepada asas dia dulu, iaitu definisi, takrifan dia, maksud dia, tuan-tuan. Sihir ini daripada istilah, dari segi istilah, tuan-tuan, ya, dia merupakan satu perbuatan menyakiti atau mempengaruhi badan, hati, akal fikiran orang yang disihir ini secara tersembunyi ataupun ghaib yang melibatkan makhluk halus dan dilakukan di luar hukum alam dan di luar hukum akal fikiran kewarasan kita bagi tujuan yang tertentu. Itu maksud sihir dari segi istilah, tuan-tuan. Di alam Melayu pula, tuan-tuan, sihir ini kebanyakan dilihat dari segi penggunaan ilmu hitam. Ya, tuan-tuan. Itu asasnya, tuan-tuan. Mari kita susuri sihir ini, tuan-tuan. Menurut ilmu Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, tuan-tuan, ya, menjelaskan sihir ini ialah ilmu sihir dan ilmu tilik. Ada dua, ilmu sihir dan ilmu tilik. Apa dia, tuan-tuan? Ia merupakan satu ilmu persediaan jiwa manusia untuk mempengaruhi alam kebendaan sama ada tanpa bantuan ataupun bantuan daripada langit, tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan, ilmu sihir, dan yang kedua ialah ilmu tilik. Ada dua perkara, tuan-tuan, dekat situ. Ilmu-ilmu ini, tuan-tuan, ya, ditolak sama sekali di sisi hukum syariat kerana sangat-sangat berbahaya. Dan di antara syarat-syarat untuk mengamalkan ilmu ini, berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Jangan buat ini, tuan-tuan.
Maka kitab-kitab tentang sihir ini di kalangan manusia telah dilenyapkan, telah dihilangkan, tidak dibenarkan, kecuali terdapat dalam kitab-kitab bangsa Mesir purba yang wujud sebelum Nabi Allah Musa alaihissalam, seperti bangsa Kipti dan Kaldani. Tuan-tuan, mari kita rujuk kembali siapa bangsa Kipti dan siapa bangsa Kaldani ini, tuan-tuan. Sihir ini pula dari kisah Al-Quran Nukarim, tuan-tuan. Kisah sihir ini wujud dan disebut di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Di dalam kitab Al-Quran, tuan-tuan, terdapat kisah dua malaikat, Harut dan Marut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102, yang diturunkan dua malaikat ini untuk menentang tukang-tukang sihir yang jahat pada ketika itu, tuan-tuan. Sebelum saya hurai lebih lanjut lagi, maknanya, tuan-tuan, sihir ini wujud. Siapa yang mengamalkan sihir-sihir ini, tuan-tuan? Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, Harut dan Marut ini, tuan-tuan, antara sihir yang diajarkannya kepada manusia adalah sihir untuk memisahkan suami dan isteri. Mengapa mereka ini mengajar sihir kepada manusia? Kerana, tuan-tuan, tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa ilmu sihir ini menuju jalan kekufuran, tuan-tuan. Nak mengingatkan kepada umat manusia bahawa sihir ini suatu jalan yang salah dari segi agama Islam, dari satu ilmu yang kufur, satu ilmu yang tidak boleh diamalkan oleh manusia, tuan-tuan. Sihir ini, tuan-tuan, ya, malaikat tadi itu mengajar di sebuah negeri yang dinamakan negeri Babil, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa mentera lama Mesir kuno yang tertulis dalam bahasa Sumairi, bahasa kuno, ya, yang wujud sebelum Masihi, tuan-tuan. Konklusinya, sihir ini memang disebut di dalam Quran. Maka apabila disebut di dalam Quran, ianya wujud. Jadi hari ini ada orang yang mempertikaikan sihir ini. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian. Jadi, tuan-tuan, kita tidak boleh menolak tanpa ada fakta. Seperti juga ada orang yang tidak mengaku adanya jin dan syaitan. Jadi, tuan-tuan, mari kita selusuri lagi kisah sihir ini. Soalannya ialah, adakah sihir ini wujud pada hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah sihir ini, tuan-tuan, sudah ditukar namanya tapi masih wujud? Itu persoalannya. Yang ketiga, tuan-tuan dan saya sendiri pernah sampai di negara kita, ya, di pusat bandar yang hebat. Mereka mengamalkan wudu. W-O-O-D-O-O. Wudu. Apa itu wudu? Wudu ialah jenis-jenis sihir, tuan-tuan. Di mana wudu ini berkembang? Wudu ini berkembang banyak di Afrika Barat.
Pengamalan hampir 30 juta orang, tuan-tuan. Ini menurut kajian. Tetapi seperti yang kita tahu, tuan-tuan pun tahu, sihir ataupun wudu ataupun ilmu hitam ini tidak boleh diambil sebagai bahan bukti dalam undang-undang. Tidak mengapa, tuan-tuan. Kita tidak persoalkan yang itu. Yang kita persoalkan, adakah ia wujud? Soalannya, bagaimana hari ini negara, khususnya masyarakat, terutamanya wanita, ramai terpedaya menyerahkan wang beratus-ratus ringgit, beribu-ribu ringgit, berpuluh-puluh ribu, beratus ribu, juta kepada orang-orang asing ini, tuan-tuan. Hanya mereka menggunakan telefon, hello, ya gini, 3-4 kali telefon, dibuatkan cerita dan sebagainya. Mereka yang terpengaruh ini menyerahkan wang simpanan mereka ribu, puluh ribu, ratus ribu. Banyak di media sosial, banyak di surat khabar, banyak di akhbar, dada-dada akhbar menyatakan bahawa terdapat sindiket mengaut keuntungan menggunakan ilmu sihir ini. Betulkah? Bagaimana penyerahan wang itu berlaku? Andainya kita yang tidak ada apa-apa ini, kita nak pinjam duit 100 ringgit daripada kawan pun jenuh, tuan-tuan. Ini menyerahkan wang dengan jumlah yang banyak kepada mereka. Apakah ada sesuatu di sebalik kejadian ini, tuan-tuan? Maka, tuan-tuan, kita perlu bongkari, kita perlu selusuri mengapa begitu mudah wang-wang masyarakat kita pada hari ini diberikan begitu mudah hanya dengan cerita-cerita yang tidak ketentuan. Tetapi penyerahan wang berlaku. Soalannya, adakah sihir atau dalam bahasa lain wudu atau dalam bahasa lain ilmu hitam ataupun dalam bahasa lain-lainnya masih wujud pada hari ini, tuan-tuan? Jadi bagaimanakah cara untuk mengatasi situasi ini? Insya-Allah, tuan-tuan, setiap perkara, setiap masalah boleh dirungkaikan dengan ilmu yang ada. Maka saya rasa cukup sampai sini dulu. Kita akan berbicara tentang perkara-perkara ini di episod-episod yang kehadapan, tuan-tuan. Kalau ada bahasa saya yang kurang menyenangkan, saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak. Saya kekurangan ilmu. Jika benda ini sesuatu yang baik bagi tuan-tuan, kita sebar-sebarkan dan niatkan supaya ia menjadi tauladan kepada diri kita, keluarga kita, adik-beradik kita, masyarakat kita, tuan-tuan. Jangan mudah terpedaya. Adakah terpedaya sahaja atau dipengaruhi oleh faktor sihir ini? Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.